waktu sahur tu kena minum 8 gelas ke doktor? Kita minta dia kurangkan minum air. Dia tak boleh nak puasa sebagai isteri. Kita dibolehkan berbuka. Hai, Assalamualaikum. Kembali kita dalam Pod Ikhlas yang dibawakan khas oleh Yayasan Ikhlas. Saya Aisyah, host anda pada episod kali ini. Borak dari hati, cetus inspirasi. Sebelum tu, jangan lupa untuk like video ni, subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video-video terbaru daripada kami. Okey, hari ini kita bersama dengan seorang individu yang bukan biasa-biasa. Beliau merupakan seorang pelajar sarjana perubatan dalaman di Universiti Malaya dan sedang berkhidmat sebagai doktor di Hospital Tuanku Jaafar Seremban. Beliau adalah Dr. Sharifah Hashim. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Aisyah. Alhamdulillah, doktor sihat? Alhamdulillah Aisyah sihat. Alhamdulillah, terima kasih doktor sudi datang lepas balik kerja terus ke sini. Sama-sama, insyaAllah kita sama-sama kongsi. Alhamdulillah, insyaAllah. Okey doktor, kita lagi beberapa hari sahaja kita nak masuk Ramadan. Dan bulan Ramadan ni orang kata bulan yang menyeronokkan lah, sebab antaranya kita boleh eratkan hubungan dengan keluarga. Kemudian dari segi sudut ibadah tu memang kita, inilah musim ataupun masa untuk kita banyakkan ibadah kita. Dan bagi sesetengah orang pula, bulan puasa ni adalah bulan yang mencabar, mungkin daripada aspek kesihatan. Jadi hari ni kita jumpa doktor sebagai pakar perubatan. Kita nak tanyalah, macam mana bulan puasa ni baik untuk kesihatan? Okay, terima kasih Aisyah atas soalan tu. Jadi sebenarnya puasa ni memang disyariatkan kepada semua umat Islam. Bila kita kata disyariatkan, ia diwajibkan. Jadi sebenarnya sebagai seorang pengamal perubatan ataupun doktor Muslim, saya sangat seronok. Kerana apa? Apabila kita kaji tentang puasa, sebenarnya ia membawa banyak kebaikan kepada kesihatan kita. Jadi antara yang kita biasa dengar atau biasa kita bincangkan, yang mana puasa ini sebenarnya merehatkan sistem pencernaan kita. Jadi dalam setahun selama 11 bulan kita makan, kan? Jadi berapa kali Aisyah makan sehari Aisyah? Selalunya 4-5 kali jugalah. Kan? Jadi selalunya at least 3 kali kan, kalau kita makan meal, sarapan, lunch dan juga dinner kan. Kalau lebih ada minum pagi dan minum petang ataupun supper, dia jadi 6 kali kan. Jadi setiap itulah perut kita bekerja selama 24 jam selama 11 bulan setahun. Jadi dalam waktu Ramadan ni lah sebenarnya kita nak merehatkan sistem pencernaan kita. Jadi sebenarnya kenapa kita kena rehatkan sistem pencernaan kita? Kenapa tu doktor? Okey Aisyah, apa yang Aisyah selalu rasa kalau kita makan terlalu banyak? Ngantuk doktor. Betul Jadi sebenarnya waktu kita makan, terutamanya kalau kita makan terlalu banyak, semua darah kita kan digunakan oleh sistem pencernaan tadi, sebab untuk memproses dan menghadamkan makanan yang kita yang kita makan tadi dalam mungkin kuantiti yang agak banyak. Jadi apabila banyak oksigen atau darah dipul kepada sistem pencernaan, kurang darah akan sampai ke otak. Bila kurang darah sampai ke otak, bermakna kurang oksigen. Betul. Jadi bila kita puasa, lebih oksigen dan darah dapat disalurkan ke otak kan. Jadi sepatutnya kalau kita merasakan bahawa puasa itu meletihkan, sebenarnya waktu puasa lah yang kita akan dapat berfikir dengan lebih sharp. Contoh Jadi sebenarnya untunglah kalau ada yang adik-adik yang mengambil peperiksaan sewaktu bulan Ramadan, sebab dia dapat fokus kan. Semua tenaga dia digunakan di otak dia. Tapi macam mana doktor kalau puasa, tak puasa, ngantuk juga sama, macam mana tu? Salah kat mana? Okey, jadi kadang-kadang bila ngantuk ni, dia kita kena tengok balik bagaimana pemakanan kita sewaktu sahur dan berbuka. So the best is makanan yang seimbang, yang mempunyai sumber karbohidrat, protein dan juga sayur-sayuran ataupun buah-buahan. Kalau ikut saranan KKM, kita makan suku-suku separuh kan. Suku karbohidrat ni sama ada nasi, roti ataupun oat ke kan. Kemudian suku adalah protein, setengah adalah sayur dan buah-buahan.
Jadi kalau kita dapat makan dengan seimbang, insya-Allah kita akan lebih bertenaga lah, sebenarnya tak ngantuk. Dan juga pengambilan air yang mencukupi 8 gelas sehari. Tapi melainkan ada pesakit yang memang kita minta dia kurangkan minum air, seperti pesakit-pesakit yang jantung dia bengkak, yang buah pinggang dia dah tak dapat berfungsi dengan baik. Yang tu kita kena kurangkan lah. Tapi bagi orang yang tak ada sakit-sakit tu, memang dia kena minum sebanyak 8 gelas sehari. Maksudnya waktu sahur tu kena minum 8 gelas ke doktor? Okey, kita kena space out lah kan. Kalau minum 8 gelas waktu sahur, satu mungkin tak sempat. Betul. Kedua mungkin perut kita pun dah senak. Betul. Kan? Jadi kita boleh space out kan. Mungkin waktu kita berbuka, kita minum secawan. Dan selepas buka secawan lagi. Waktu kita tarawih, kita bawa air. Kan, sambil-sambil tarawih tu kita boleh minum. Dan sebelum tidur boleh minum lagi. Dan waktu bersahur. Yang penting cukuplah waktu sahur dengan berbuka so tu. kita kena stay hydrated. Kena, badan kita kena well hydrated lah. Kena cukup air. Kalau tak memang kita akan rasa letih. Betul. Selain pada tu mungkin ada manfaat lain untuk puasa. So saya nak petik satu study iaitu Epidia Study, The Epidemiology of Diabetes in Ramadan. So study ni memang kita buat untuk mengkaji apa kebaikan berpuasa kepada terutamanya kepada pesakit-pesakit lah. Jadi apa daripada study ni tadi, apa yang kita dapati ialah pertama, dia dapat actually menurunkan kadar tekanan darah tinggi pada siang hari dan juga selama 24 jam. Bila kita kumpulkan pesakit tu dan kita kaji pattern tekanan darah tinggi dia, didapati dengan berpuasa ia dapat mengurangkan tekanan darah tinggi. Kalau Aisyah tahu tekanan darah kita ada dua kan, yang nombor ke atas dengan nombor ke bawah, iaitu tekanan darah sistoli dan tekanan darah diastoli. So daripada study ni kita dapati dengan berpuasa dia dapat mengawal atau menurunkan kadar tekanan darah pada siang hari dan juga pada 24 jam juga. Itu yang pertama, menurunkan kadar darah tinggi. Kedua, daripada study ni juga kita dapati kawalan kencing manis kepada pesakit diabetes semakin baik. Sebab apa? Satu, mungkin sebab kita kurang makan. Kan? Kita hanya makan 2 kali atau 3 kali lah kalau ada moreh. Dan dengan kurangnya makan tu juga ia dapat mengurangkan, didapati daripada study ni, ia dapat mengurangkan kadar kolesterol. Jadi itu sangat baiklah. Dan kemudian apa yang saya nak sentuh juga, bagaimana sebenarnya waktu Ramadan ini dia adalah waktu yang sangat baik untuk mereka yang merokok berazam untuk cuba berhenti merokok. Jadi tak kisahlah rokok itu sama ada rokok, vape ataupun pods. Jadi waktu bulan puasa kita tak boleh berpuasa. Betul, di siang hari. Sebab kalau kita puasa, kalau kita merokok, puasa kita akan batal. Jadi sekiranya kita dapat berdisiplin sewaktu Ramadan, apa kata jika kita bawa habit itu di luar bulan Ramadan, untuk 11 bulan yang seterusnya dan akhirnya sehingga selama-lamanya. Jadi cuba kita jadikan Ramadan ini kita berazam untuk menjadi waktu yang mana kita berazam untuk berhenti merokok. Betul. Jadi kita nak nafas baru kan. Selepas Ramadan nanti kita nak bernafas baru, insya-Allah. Jadi itu antara manfaat ataupun kebaikan macam mana puasa tu baik untuk kesihatan kan doktor. Tapi ada saya dengar lah kawan-kawan saya certain kan, dia kata dia tak boleh nak puasa sebab gastrik. Jadi macam mana tu doktor? Okey, gastrik ni selalunya dia common lah kan, untuk student kan, anak-anak muda, kadang-kadang orang yang sibuk bekerja. Antara faktornya ialah pemakanan kita yang tidak mengikut jadual. Jadi advice saya, sekiranya kita memang menghadapi penyakit gastrik ni, yang pertama perlu dapatkan rawatan doktor. Maksudnya kita boleh beri ubat untuk kurangkan sakit gastrik. Dan kedua, kita kena modify cara kita makan. Maksudnya yang pertama memang kena makan secara regular dan pada waktunya lah, tak boleh miss, terutama mereka yang ada gastrik. Kemudian sekiranya kita risau untuk berpuasa, seeloknya kita berlatih dulu berpuasa di luar waktu Ramadan. Maksudnya kalau kita risau, mungkin kita boleh guna kaedah macam kita waktu kecil-kecil dulu kan, kita puasa dulu separuh hari, and then the next day kita puasa sampai petang, and then last kali kita cuba berpuasa subuh sehingga
berbuka waktu maghrib tu. Jadi actually kita boleh train kan perut kita di samping mengambil ubat yang doktor berikan tadi. Itu kalau untuk gastrik. Jadi macam mana doktor kalau orang tu dia tak sempat nak jumpa doktor sebelum bulan Ramadan, kemudian nak praktis pun tak sempat, ada tak tips ataupun cara lain untuk mereka hadapi bulan puasa tu untuk habiskan? Okay, alright. So actually kalau untuk pesakit gastrik ni, yang pertama kita memang disunatkan untuk bersahur. So bagi pesakit gastrik ni dia tak boleh miss sahur lah. Dan miss sahur dia kena ambil sahur. Dan sahur mesti dalam ambil portion yang seimbang tadi. Yes, kena ada karbohidrat, kena ada protein dan kena ada sayur. Yang penting adalah karbohidrat, sebab karbohidrat ni dia adalah makanan yang meriliskan tenaga secara slow. Jadi kita tak terlalu penat dah, dan mungkin tak terlalu lapar lah sebenarnya sepanjang hari. Yang kedua, memang kita kena berniat kan. Baru sah puasa kita tu sebenarnya dengan berniat tu kita train juga brain kita dan juga body kita untuk puasa habis. Betul. Tetapi dalam Islam kita ada rukhsah kan. Sekiranya memang kita sakit dan ia tidak membolehkan untuk kita berpuasa sehingga memudaratkan kita, kita dibolehkan berbuka. Cuma nanti di luar bulan puasa, di luar bulan Ramadan kita kena ganti balik lah. Betul. Okay doktor, ada ke kes yang daripada orang gastrik ni kan, daripada puasa tu gastrik dia sembuh? Ada ke? Ke impossible lah, tapi dia memang kena cuba? Possible juga sometimes. Mungkin sebelum ni kan gastrik dia di-trigger oleh makanan-makanan yang basic ni doktor, pedas, berempah, kan, berminyak. Jadi bila dia berpuasa mungkin kadar intake makanan yang macam tu kurang. So mungkin secara tidak langsung gastrik dia tidak di-trigger ketika berpuasa macam tu. Dan satu lagi ialah untuk orang gastrik ni dia tak boleh ambil makanan yang terlalu banyak sebelum tidur. Sebab nanti dia ada reflux dan itu akan lagi buat sakit, menambah sakit gastrik dia tu lah. Jadi bila last dia boleh makan sebenarnya sebelum tidur tu doktor? The best is actually 4 hours, 4 jam sebelum tidur. Itu adalah general advice lah. Even kita tak ada gastrik pun kita dinasihatkan untuk makan 4 jam sebelum tidur supaya pencernaan tu sempurna. Sebab tidur kita tak gunakan tenaga kan. Jadi kalau kita makan lewat, nanti tenaga tu disimpan ke dalam untuk bentuk lemak lah sebenarnya. Kan. Jadi yang orang kata kalau makan sebelum tidur tu jadi gemuk tu, betul ke doktor, ada kaitan? In a way betul lah sebenarnya. Okey doktor, sebelum kita habiskan kita punya sesi ni, menarik sebenarnya. Tapi mungkin ada tips ataupun kata-kata akhir doktor berkaitan dengan Ramadan dan juga kesihatan. Okey, jadi saya punya advice, jika sebelum ini kita memandang Ramadan sebagai satu bulan tarbiyah untuk mendidik rohani kita, maka kita ambillah peluang juga bulan Ramadan ini bulan untuk kita mendidik diri kita untuk menjaga kesihatan kita dengan baik. Contohnya adalah terutamanya dari bab pemakanan, ambillah makanan yang seimbang dan ambil jugalah peluang ini untuk kita mengamalkan hidup yang sihat dengan mengamalkan diet yang seimbang, juga berhenti merokok, insya-Allah. Okey, baik. Terima kasih doktor atas perkongsian. Terima kasih juga kepada penonton Pun Ikhlas yang setia sehingga ke penghujung episod. Sebelum tu, yang mana belum like video ni, jangan lupa untuk like, subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video-video terbaru daripada kami. Kalau anda ingin dengarkan juga Pun Ikhlas sambil memandu ataupun sambil memasak, anda boleh dengarkan melalui Spotify ataupun Apple Podcast. Terima kasih daripada saya, Aisyah, host Pun Ikhlas anda pada episod kali ini. Borak dari hati, cetus inspirasi. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.